0858. Pada hari ini saya akan memperkenalkan produk dan latar belakang syarikat kami. Syarikat Haji Rashid Food atau HRF ialah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan makanan dan halal dalam talian B2B melalui platform e-dagang iaitu Alibaba.com. Sebuah syarikat Bumi Putra yang diasaskan oleh Encik Amir Rashid dan rakan-rakan yang beroperasi di Batu Pahat, Johor. Mula dikenali sebagai HRF semenjak tahun 2014 dalam industri makanan halal di Malaysia. Memulakan perniagaan penghasilan pes makanan halal dengan cita rasa Malaysia yang mengetengahkan sajian masakan untuk pelbagai kegunaan makanan. Penerangan industri, industry description and outlook overview. Perkembangan pesat industri makanan dan minuman F&B merupakan salah satu penyumbang ekonomi negara. Tinjauan pasaran pengguna Statista memperlihatkan industri F&B mempunyai jumlah hasil sebanyak $8,049 bilion pada tahun 2020. Manakala menurut penganalisis industri, pasaran dalam talian F&B dijangka berkembang pada kadar tahunan 8% dari 2019 hingga 2023. Ini adalah berikutan ekoran peningkatan permintaan buah-buahan eksotik dalam produk makan minum. Pasaran makanan segera global turut diramal berlaku peningkatan ketara dalam tempoh antara 2022 dan 2028. Selari dengan pemerhatian di Google Trends, kami melihat terdapat perkembangan pencarian pes makanan dalam tempoh Januari hingga September 2022, di mana pencarian ini menunjukkan potensi pelanggan yang berminat terhadap sajian pes makanan sebagai satu pilihan hidangan untuk dimiliki di dalam dan luar negara. Seterusnya, keperluan pasaran atau market needs. Perubahan gaya hidup masyarakat yang sibuk dan tiada masa dalam menyediakan makanan telah mewujudkan kepelbagaian produk pes makanan di dalam dan luar negara. Di samping itu, proses penyediaan yang mudah, cepat, boleh didapati sepanjang masa dan sedia untuk dimakan menjadikan produk ini satu produk yang convenience. Seterusnya, membuktikan produk ini mempunyai nilai tambah dan boleh dijual dengan mudah. Syarikat kami mensasarkan pelanggan produk pes dari kalangan pengguna tempatan yang biasanya keluar bekerja atau melancong ke luar negara, pembekal makanan dan restoran, khususnya pasaran negara Timur Tengah dan beberapa negara Eropah. Pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan kumpulan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haji Amir Rashid Ahlan 26067 ingin membentangkan cadangan jualan unique selling proposition. Pes makanan segera Haji Rashid Food HFR menawarkan nilai produk yang berkualiti dari segi pembungkusan produk, di mana pembungkusan produk pes makanan yang dihasilkan ini terlindung daripada kerosakan, pencemaran atau kehilangan melalui amalan kualiti standard GMP. Sistem ini untuk memastikan produk dihasilkan secara konsisten dan dikawal mengikut piawaian kualiti yang telah ditetapkan. Ia merupakan satu sistem amalan penghilangan terbaik yang ditetapkan bagi memastikan produk yang dihasilkan adalah mengikut piawaian berkualiti dan halal digunakan oleh pengguna. Di samping itu, bagi memastikan pengguna menerima versi terbaik produk ini. Produk pes makanan ini menjanjikan kepuasan yang tinggi kepada pengguna dengan menyediakan pek percubaan secara percuma bagi memberikan pengalaman dan kepuasan kepada pengguna mengenai kelezatan pes makanan keluaran HRF sebagai manfaat kepada pelanggan. Dengan ini, pelanggan tidak perlu risau kualiti sajian pes makanan keluaran HRF. Selain itu, nilai tambah produk ini ialah harga yang berpatutan dengan pes sajian yang mudah disediakan dengan teknologi retorn dapat memudahkan para pelanggan untuk menjamu selera. Kita pergi kepada analisis persaingan, competitive analysis. Pada masa kini, sektor industri makanan terutamanya pes makanan segera mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun ke tahun
Setiap syarikat cuba yang terbaik untuk mengeluarkan produk dengan kualiti citarasa makanan yang terbaik. Setiap syarikat mempunyai keistimewaan produk yang dipasarkan mereka sendiri yang membezakan satu syarikat dengan satu syarikat yang lain. Jadual menunjukkan gambaran keseluruhan pesaing, kekuatan dan kelemahan daripada dua pesaing Haji Rashid Food HRF. Jadual di sebelah kanan saya ini merupakan perbandingan persaingan antara syarikat pengeluar base makanan segera. Yang pertama, gambaran keseluruhan produk. Syarikat Brahim merupakan jenama terkenal dengan pengalaman 30 tahun dalam industri makanan. Manakala Shimas tulisan bonda pula hidangan saiz sajian yang boleh dimasak untuk ramai orang. Yang seterusnya, pelanggan sasaran. Bagi syarikat Brahim, pelanggan sasaran mereka adalah pelanggan Muslim dan luar negara. Berbanding Shimas pula, pelanggan sasaran mereka adalah wanita berkerjaya dan peniaga-peniaga restoran. Yang seterusnya, kekuatan produk. Dalam syarikat Brahim ini, teknologi yang digunakan adalah teknologi pemburusan beton dan dapat menyimpan produk selama 24 bulan pada suhu bilik tanpa bahan pengawet. Manakala Shimas pula penghantaran produk yang pantas, diskaun sehingga 30% untuk pembelian di website. Dan yang terakhir, kelemahan produk. Kelemahan produk ini terletak kepada harga yang diletakkan oleh syarikat Brahim. Manakala Shimas pula sasaran pelanggan yang disasarkan adalah dalam negara sahaja. Dan seterusnya, pelanggan sasaran, target customer analysis. Di Haji Rashid Food, sasaran pelanggan yang dipilih ialah pelanggan tempatan yang biasa keluar melancong atau bekerja. Pengguna yang mempunyai demografi yang sama cenderung untuk membeli produk atau perkhidmatan yang sama. Beberapa faktor seperti demografi dan persekitaran telah ditunjukkan untuk memberi kesan kepada pilihan yang dibuat oleh pengguna. Untuk mengetahui lebih lanjut, bersama rakan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziha binti Amran, nombor matrik 260117. Saya akan menerangkan tentang strategi harga dan kedudukan. Kawan-kawan, jika kita ingin memasuki pasaran antarabangsa, terdapat dua elemen yang perlu dikaji, iaitu politik dan budaya. Pertama, politik. Jika politik, kita perlu mengetahui susur galur politik sesebuah negara. Dan yang kedua, kita juga perlu mengenal pasti keadaan sosio-budaya sesebuah masyarakat. Yang kedua adalah kedudukan tukaran mata wang asing. Kedudukan tukaran mata wang asing yang tidak stabil akan menjejaskan pengeluaran produk. Ini kerana kita tidak akan dapat menentukan jumlah harga yang stabil untuk produk kita. Yang kelima adalah halangan perdagangan, iaitu akan melibatkan prosedur dan peraturan kerajaan, terutamanya kos ke atas produk yang akan kami pasarkan. Hasil analisis yang diperolehi, terdapat dua kaedah tarif yang akan dikenakan, iaitu tarif dan bukan tarif. Tarif melibatkan cukai langsung, iaitu duty ke atas barangan import yang dibawa masuk, manakala bukan tarif merupakan kerajaan yang akan meningkatkan kos produk syarikat. Yang ketiga pula adalah cukai pentadbiran, termasuklah faedah cukai khas kepada firma yang sedia ada, perlindungan paten, identiti jenama yang kukuh dan kesetiaan pelanggan. Manakala keempat, syarikat kekurangan maklumat. Untuk memasuki pasaran antarabangsa, ia akan melibatkan komunikasi antara budaya, polisi, sistem dan lain-lain maklumat.
Okey kawan-kawan, kita beralih pula kepada harga dan promosi. Okey, setelah dianalisa kami dapati syarikat perlu menggunakan analisis SWOT, iaitu untuk perancangan strategi dan membawa pelbagai sudut pandangan ke meja apabila syarikat melihat sumber pelaburan untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua, syarikat perlu mencari negara-negara yang mempunyai perdagangan bebas seperti mana yang dilaksanakan oleh Malaysia dengan pelaksanaan AFTA. Yang ketiga adalah menjalankan usaha sama yang paling cekap untuk mempromosikan dan mendapatkan akses pasaran yang lebih baik serta penghantaran yang fleksibel. Heating pad. Penggunaan bungkusan ini dilihat moden dan semakin mendapat tempat di kalangan pengeluar-pengeluar syarikat makanan segera dalam usaha memberikan jaminan terhadap produk perniagaan mereka. Saya mengakhiri perbentangan saya dan akan disambung oleh sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sazalina Wati binti Mak Sani. Matrik nombor 250288. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada strategi promosi online HRF. Okey, apa yang kita faham tentang strategi promosi online ini adalah merupakan pemasaran digital yang juga usaha untuk mempromosikan produk atau jenama dengan menggunakan aplikasi media digital. Okey, selain tujuan pemasaran, ia juga dijadikan medium yang menghubungkan penjual dengan pelanggan dengan lebih cost efektif. Okey, pemasaran dalam talian bukan sahaja trending, malah telah menjadi satu platform atau elemen penting dalam perniagaan masa kini. Okey, perubahan pelanggan dalam aktiviti mendapatkan produk atau perkhidmatan ternyata berbeza dengan berbanding dulu kerana segalanya di hujung jari. Okey, kita dapat lihat di dalam slide beberapa platform yang digunakan oleh HRF dalam mempromosikan produk kami, iaitu website, social media dan juga platform marketing, online marketing. Okey, kita pergi kepada website. Website dikatakan marketing tools terbaik kerana HRF telah mengoptimiskan penggunaan website, di mana di sini kami menggunakan segala infografik, video, konten bergambar bagi menarik perhatian pelanggan. Okey, di dalam website juga kami masukkan profil syarikat, produk-produk kami, juga segala promosi terkini boleh didapati dalam website. Okey, selain itu HRF telah meningkatkan kelajuan respon website supaya pelanggan dapat terus kekal lama di dalam website kami. Okay, seterusnya kita pergi kepada social media. Kita sedia maklum bahawa platform Facebook, Instagram, YouTube, TikTok merupakan platform yang paling popular di social media. Okay, jadinya especially di bahagian post. Okay, pengaruh yang mampu diberi dalam setiap post sangat besar impact kepada perniagaan dan juga kepada pengguna itu sendiri. Okay, especially dalam mempromosikan produk baru. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azam Ibrahim 260946. Kini giliran saya untuk menerangkan tentang persaingan dan halangan yang dihadapi oleh Haji Rashid Food. Sekarang saya akan buat penerangan tentang menangani persaingan. Antara inisiatif yang diambil oleh Haji Rashid Food dalam menangani persaingan di peringkat global adalah seperti berikut. Pertama sekali adalah perang harga. Bahagian pemasaran Haji Rashid Food tidak perlu khawatir tentang harga yang ditawarkan oleh pesaing. Walaupun harga jualan Haji Rashid Food lebih tinggi, ini adalah kerana bukan semua pelanggan yang melihat kepada harga yang ditawarkan. Kedua adalah kena pasti golongan sasaran. Kajian terperinci dilakukan oleh kumpulan pemasaran Haji Rashid Food apabila 214 juta masyarakat Asia telah migrasi ke Eropah pada tahun 2010. Daripada itu, ini menunjukkan bahawa peluang untuk membuat perniagaan di Eropah adalah amat tinggi dan fokus utama adalah masyarakat Asia di sana. Ketiga adalah membuat analisa SWOT dalam perniagaan. Analisa SWOT
bagi berhadapan dengan pesaing Haji Rashid Food adalah seperti berikut. Pertama sekali adalah kekuatan. Antara kekuatan Haji Rashid Food adalah lokasi yang strategik, organisasi yang kukuh, harga yang kompetitif dan saiz produk yang pelbagai. Antara kelemahan Haji Rashid Food adalah kurangnya sumber tenaga dalam mencapai target pengeluaran. Peluang yang boleh dipelajari daripada pesaing adalah mempelajari teknik-teknik pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Dan ancaman yang boleh dihadapi adalah seperti ancaman luaran yang biasa berlaku di luar kawalan syarikat. Sebagai contoh, masalah yang timbul daripada pihak ketiga iaitu masalah perkhidmatan Korea. Seterusnya saya akan buat penerangan tentang halangan yang dihadapi oleh syarikat Haji Rashid Food. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat, fokus utama Haji Rashid Food adalah membuat pemasaran dan perniagaan di luar negara, terutama di negara-negara Eropah. Dengan ini sudah pasti Haji Rashid Food mempunyai pelbagai halangan semasa membuat perniagaan di luar negara. Berikut adalah beberapa halangan yang dihadapi oleh Haji Rashid Food. Pertama sekali adalah cukai khas yang tinggi dari pihak custom. Bagi membuat perniagaan di negara barat, pada kebiasaannya halangan yang dihadapi adalah seperti cukai khas yang dikenakan kepada firma dan insurans perniagaan. Dengan itu, kos juga akan meningkat dalam penjualan produk Haji Rashid Food. Dengan ini, Haji Rashid Food perlu berhati-hati dan bersedia dengan sebarang halangan yang mungkin dihadapi daripada melakukan aktiviti penjualan. Kedua adalah sistem amaran pantas Kesatuan Eropah untuk Pemakanan RESFF. Sistem amaran ini adalah merupakan sistem untuk melaporkan isu keselamatan makanan dalam Kesatuan Eropah yang berkuasa pada 21 Februari 2002. Dengan ini, produk dari syarikat PACE Haji Rashid perlu mencapai kelulusan dengan RESFF untuk lebih mudah untuk mendapatkan pasaran dan meyakinkan pelanggan mereka di Eropah. Ketiga adalah Jabatan Pensijilan Halal Eropah. Walaupun Sijil Halal Malaysia diiktiraf di seluruh dunia, namun bagi Jabatan Pensijilan Halal Eropah menyatakan bahawa terdapat beberapa garis panduan umum yang tertakluk kepada pentafsiran pihak berkuasa yang sesuai bagi negara pengimport. Walau bagaimanapun, sijil yang diberikan oleh pihak berkuasa agama negara pengimport harus diterima secara berprinsip. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.